Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'sir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sing soal kaifah i'tiqaduka fil Qur'ani, bagaimanakah pegangan engkau pada Al-Qur'an? Jika ta'taqidu, aku berpegang anal Qur'ana, akan bahawasanya Al-Qur'an itu asyraful kitabin, semulia-mulia bagi kita ana anzalahullahu, yang menurunlah akan dia kitab itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ala di atas siapa diturunkan? Asyrafi anbiya'ihi, semulia-mulia para nabinya Allah. Siapa asyrafi anbiya'ih ni? Semulia-mulia para nabinya Allah ni? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Tu. Allah Ta'ala firman dalam Quran, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Tu nazzala alaikal kitaba. Diturunkan ke atas engkau tu akan kitab, yakni Al-Quran, bil haqq, dengan sebenar, musaddiqan lima baina yadayh, membenarkan akan barang yang berada pada hadapan kamu, wa anzalat taurata wal injil, dan membenarkan akan bahawasanya Allah diturunkan akan Taurah dan Injil. Artinya Al-Quran ini diturunkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan ia Al-Quran ini akhirul kutubil ilahiyati, ialah yang paling akhir daripada segala kitab-kitab yang bahasa Tuhan, nuzulan nisbah, diturunkan. Jadi tak ada dah selepas daripada Al-Quran tu, tidak ada lagi kitab yang diturunkan daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala-nya. Wa huwa, dan ia Al-Quran tu nasikhun, menasahkan, artinya menghilang, membuangkan, li jami'il kutubi, bagi sekalian kitab-kitab qablahu, sebelum daripadanya, sebelum daripada Al-Quran. Dah. Tu. Wa hukmuhu, dan bermula hukum Al-Quran ni bakin kekal ia, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. La yumkinu, tidak mungkinlah, an yalhaqahu, oleh bahawa dihubungi akan dia Quran ni, taghyirun, oleh perubahan, wala tabdilun, dan tidak juga dihubungi akan dia Al-Quran ni oleh penukaran. Tidak akan berlaku orang panggil tukar berubah ayat ke tukar ke ayat, tidak. Wahwa, dan ia Al-Quran ni a'zamu ayatin, ialah seagung-agung, sebesar-besar ayat, sebesar-besar tanda, ala nubuwati nabiyina, di atas kenabian bagi Nabi kita. Siapa Nabi kita tu? Pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah. Kerana apa? Kerana apakah Al-Quran ni seagung-agung tanda di atas kenabian bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ilahnya likaunihi, kerana keadaannya Quran ni a'zamal mu'jizati, ialah yang paling agung daripada segala mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah.
Sing soal li ayyi syai'in kanal Qur'anul Karimu a'zamal mu'jizati li ayyi syai'in li ayyi syai'in bagi apa-apa suatu kah adalah Al-Quranul Karim tu seagung-agung bagi segala mukjizat Nabi kita Muhammad SAW? Jin jawab. Tu jin jawab. Innamal Qur'anu, hanya sanya adalah Al-Quran itu a'zamal mu'jizati, seagung-agung, sebesar-besar mukjizat. Kerana apa? Likaunihi, kerana keadaannya, keadaan Al-Quran tu ayatan, menjadi satu tanda. Ayat alamatan lah. Ayatan menjadi satu tanda. Akliyatan, yang dibahasa fikir dengan akal. Baqiyatan, yang berkekalan lah ia. Madad dahri, sepanjang zaman. Madad dahri aituluz zaman. Madad dahri makna sepanjang masa. Nah, tusyahidu atau tusyahadu, dapat disaksikan. Tu kullahinin, pada tiap-tiap ketika, bi'ainil fikri, dengan tilikan pemikiran. Iaitu dengan pikiran yang diserupakan dengan mata, gitu. Tu kullahinin bi'ainil fikri, ai bil fikri yushbihu bil aini lah. Tu dengan fikiran yang diserupakan dengan mata. Nah. Mana orang tu kalau tak ada fikiran, tak ada mata. Orang tak ada mata Mana duduk langgar habis benda. Supaya tu orang tak ada fikiran. Ya langgar. Supaya badak sembuh babi tu. Nak cakap langgar, nak cakap gapo. Tu ni. Supaya tu orang tak ada fikiran. Tu fakir qabla an tatakallam. Fikir olehmu sebelum kamu berkata-kata. Ada tak? Kalam hukamat. Tu kalau kita tak fikir, kita bercakap. Itu bahaya tu. Banyak hadis-hadis Nabi kan. Hadis sebab tu tasbih kata apa? Fikiran yang diserupakan dengan mata ni kena. Kenapa? Kerana orang tu kalau tak mikir, dia langgar habis. Tu kalau gitu fikiran tu diserupakan dengan mata. Cerah, jelas. Wasiwahu, dan selain daripada Al-Quran tu, mana selain daripada Quran, minal mu'jizati, daripada bagai-bagai mukjizat yang lain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inqada, selesailah ia, binqidai waqtiha, dengan sebab selesai waktunya, waktu mukjizat. Habis dah orang panggil mukjizat tersebut. Mana air keluar daripada celah jari, duk keluar lagi kalau ni? Tak dah. Belah bulan tu belah lagi lah ni. Tak dah. Tu selesai mukjizat selain pada Quran tu dengan sebab selesai waktu dia. Ni waktu mukjizat tersebut. Falam ya baqa minha, maka tidak kekal tinggallah daripadanya mukjizat yang lain tu asarun, oleh kesan ghairul khabari, lain daripada khabar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tahu kata ada mukjizat tu, mukjizat ni pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari di mana? Khabar mutawatir. Maka khabar mutawatir yufidul yakin, memberi faedah yakin jugalah. Tapi ada lagi tak boleh saksi dengan mata kepala? Tak boleh dah. Ada pun Quran siapa lah ni boleh saksi lagi. Tu tengok. Baik, wa wajhu i'jazil Quran ni nak masuk pada wa wajhu i'jazihi. Tapi kalau dalam kitab dia kata wa wajhu i'jazihi, boleh juga. Tapi setengah kitabnya awak mari wa wajhu i'jazatin. Tu. I'jazihi. Boleh juga i'jazihi. Tapi kalau kata wa wajhu i'jazatin itu lebih guna lagi. Kenapa? Karena guna dengan ta tu ta marbutah bin nakirah, kemudian tanwin lagi li ta'zim. Maknanya bermula wajah jalan ke mukjizatan yang sangat besarnya Al-Quran ni. Mana? Wa annahu, ialah bahawasanya balaghah telah sampailah Al-Quran ni fil fasahati, pada sepasih-pasih bahasa, wa balaghati, dan sebalaghah-balaghah, sedalam-dalam makna, ila haddin, kepada sakatan mana? Ila haddin, pada sakat mana? Sakat kharaja antukil bashari, yang keluarlah sakatan itu daripada kemampuan manusia. Tu Al-Quran ni.
Al-Quran ni telah sampai pada tahap sefasih-fasih bahasa, sedalam-dalam makna, yang mana keluarlah orang panggil hak kesampaian Al-Quran tu oleh kemampuan manusia. Manusia tak mampu nak buat gitu. Faham tak? Tak mampu nak reka ayat sefasih tu sedalam makna seperti Al-Quranul Karim. Tak mampu. Fa innan nabiyya, kerana bahawasanya bermula Nabi sallallahu alaihi fa innan nabiyya alaihi salatu wassalamu, kerana bahawasanya bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahadda bihi, menghadapi tentanganlah dengan dia Al-Quran ni, al-araba, akan orang Arab, al-arba'ah. Tu orang Arab yang apa? Al-arba'ah ni maknanya orang Arab yang sangat hebat kearaban dia. Begitu apa? Tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tentangan dengan Al-Quran ni akan orang Arab yang paling hebat kearaban dia. Wahum, padahal mereka itu Arab arba'ah ni afsahul umam lisanan, sepasih-pasih umat nisbah lidah. Orang Arab ni, orang panggil tokoh-tokoh syu'ara dia. Puak-puak orang panggil pandai syair jahiliyah. Kalau orang mengaji lurah, dia sedap ni. Dia faham ni. Kalau dia mengaji bahagian lurah. Sepasih-pasih umat nisbah lidah. Tak ada. Orang Arab ni tak suka. Orang panggil belik-belik, cakap payah-payah. Dia suka orang panggil apa? Lidah fasih. Tu. Wa awdahuhum, dan sejelas-jelaslah mereka itu orang Arab arba'ah ni balaghatan nisbah, dalam makna wa bayanan nisbah, kenyataan jelas makna. Orang Arab ni memanglah dia fasih dah cakap. Bahasa dia tu bahasa yang fushah, bahasa yang fasihah. Lagi pula dalam makna, jelas makna dia. Orang Arab. Wa qad wasalu, dan sesungguhnya telah sampailah mereka itu Arab tadi tu. Orang Arab arba'ah tadi tu. Orang Arab yang fasih segala kearaban dia tu. Fi asrihi, pada zamannya Nabi SAW. Fil balaghati, di dalam kedalaman makna. Wa faslil khitabi, dan pada perceraian 7 cakap. Faslil khitab ni, tu kita terjemah orang panggil secara harfi. Itu ni. Nak terjemah mana? Awak Melayu kita faslil khitab ni tak tahu ni. Faslil khitab. Dia Al-Quran kan ada fasal, ada wasal. Ada faslul khitab, ada waslul khitab. Itu maknanya. Orang Arab ni zaman dia tu telah sampai dah orang panggil cakap yang dalam makna dan 7 cakap yang tepat. Itu maksudnya. Tu. Amma ba'du tu salah satulah daripada faslul khitab ya. Amma ba'du dia tu ni. Faslul khitab, mana pindah cakap lah daripada dengung khutbah kepada apa dia panggil, muqaddimah ilmu ke muqaddimah kitab ke, ikutlah. Wa qad wasalu, dan sesungguhnya telah sampailah mereka itu Arab fi asrihi, pada zamannya Nabi ni, fil balaghati, pada kedalaman cakapan makna dia, wa faslil khitabi, dan pada bahagian 7 cakap. Fasal wasal khitab ni lihalin, pada satu bagi satu ketika, pada satu kelakuan, yuhayyirul uqula, yang menghairankan akan segala akal-akal manusia. Betul lah. Wayadahasyu deh. Wayadahasyu, dan mengkagumlah atau menterkagumlah al-albabah, akan segala lubuk-lubuk hati manusia. Al-albabah ni maknanya al-qulub lah, segala hati-hati, lubuk hati manusia. Albab. Wa baqiya, dan tinggallah Nabi SAW fihim, pada mereka itu Arab ni, salasata wa ishrina amah.
Tu salah satan wa isyri atau salah sata wa isyrina aman. 23 tahun. Wahwa dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaddahum. Tu menghadapi, menentang atau menghadapi tentanganlah akan mereka itu Arab tadi tu bil Qur'ani dengan Al-Quran a'zama tahaddin. Sebesar-besar tentangan, sebesar-besar menghadapi tentangan maknanya. Tuh. Wahwa dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahadda, boleh kita kata mencabar, boleh. Mencabarlah akan mereka itu Arab tadi. Orang Arab hok pasih lidah, hok hebat cakap, hok dalam makna jelas. Itu. Nabi cabar, itu makna. Wahwa dan ia Nabi SAW yatahaddahum, mencabar Nabi akan mereka itu orang Arab yang hebat cakap tu, fasih cakap, dalam makna bila cakap tu. Nabi cabar akan mereka itu dengan apa? Bil Quran, dengan Al-Quran a'zama tahaddin, sehebat-hebat cabaran. Segitu sedap sikit. Sehebat-hebat cabaran. Nabi cabar. Tu. Tengok. Wa yatasadda, dan membentanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam li takri'ihim, untuk mempermalu akan mereka itu orang Arab tu bihi dengan dia dengan Al-Quran. Siapa ke orang Arab hak hebat-hebat, syuara hak hebat-hebat, syair Arab cakap hebat, balaghahnya, fasihnya, pung. Tunduk malu. Kenapa? Tak boleh nak lawan dengan Al-Quran. Tu. Tu wa isarati. Wa isarati dah. Wa isarati ni atas pada takri'ihim lah. Wa yatasadda, dan membentangkan oleh Nabi SAW li isaratin, supaya menggelegaklah tu himamihim, perasaan hemah mereka itu orang Arab tadi tu. Tu Nabi membentangkan Al-Quran tadi tu dengan Al-Quran tu. Supaya apa? Li isarati himamihim, supaya menggelegaklah perasaan mereka itu orang Arab tu. Supaya apa? Li ta'arrudi, supaya memperlawani, li ta'arrudi, supaya membentangkan li mu'aradati, bagi melawani a'zamata sadin, sebesar-besar cabaran. Tu. Tu. Nabi kata, mupakaklah. Tak cukup dengan syu'ara-mu, gih cari jin pula. Wak mari satu ayat. Jangan satu surah. Satu ayat aja nak withstanding dengan kefasihan Al-Quran dan kedalaman makna dan kenyataannya, kejelasannya makna Al-Quran. Boleh ke tak? Tak boleh. Padahal orang Arab ketika tu hebat dah tu. Bahasa sangat hebat. Fataratan, maka ada kalanya yatlubu minhum, menuntut tilah daripada mereka itu Arab yang hebat bahasa-bahasa mereka ni. Tu al-ityanu, oleh mendatangi bimisli suratin minal Quran, mendatangkan dengan seumpama satu surah daripada Al-Quran. Mari satu surah. Tu fak ya duk reka ke? Inna ataina apa? Kal kausa tu. Saya tak ingat lupa benang kalau ingat apa. Inna ataina ka apa. Fak ya reka dah. Tak boleh. Jangan kata nisbah makna. Wak mari satu nizam. Panggil apa? Susunan kefasihan Al-Quran pun tak boleh. Belum lagi diiktibar dari segi makna, dari segi balaghahnya, bayannya dah. Wak mari susunan secara pelaturan Al-Quran. Secara orang panggil apa? Susunan ayat tu. Pung tak mampu. Tu tengok. Wataratan. Wataratan ni. Tu. Fataratan yatlubu minhumul ityanu bimisli suratin minal Quran. Maka terkadang kalanya menuntutilah oleh Nabi SAW minhum, daripada mereka itu Arab tu, al-ityanu, oleh mendatangkan bimisli suratin minal Quran, dengan seumpama satu surah daripada Al-Quran. Misli tu. Dia sebut misli tu. Dari satu sudut, orang panggil apa?
keserupaan susunan bahasa tu dulu. Kefasihan sahaja orang panggil tu misli. Dia lain kan misli tasawi. Ia beza maknanya tu. Misli ni mana dari satu sudut kefasihan bahasa tu je. Wak mari satu surah yang boleh susun sefasih satu surah dalam Quran. Boleh ke tak? Hak pendek sekali. Inna a'tainakal kautsar. Tak boleh. Tu nak ayat. Padahal tiga tu orang Arab ni telah sampai dah orang panggil fil balaghati wa faslil khitab. Afsahul umam lisanan wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Hebat dah pok dia dari segi bahasa. Tapi bila dicabar oleh Nabi wak mari satu surah. Seumpama tu misli tu. Mana misli ni? Yang ni satu surah yang seumpama dari sudut kefasihan saja. Nah, belum lagi nisbah apa? Balaghah maknanya dah. Bayan makna belum lagi. Wak mari dari sudut kefasihan bahasa. Tak boleh, tak mampu. Tu nak ayat we, tak mampu. Padahal hebat dah orang Arab tu. Pada zaman Nabi tu sangat-sangat hebat dah dari bahasa. Lah ni tak ada dah syu'ara hebat sekali, tak ada. Nah, orang Arab hak paling akhir sekali syu'ara yang paling hebat hingga digelarkan Amirul Mukminin fi syu'ara ialah Ahmad Syauqi. Kalau tanya orang mengaji lugah dia tahu. Ahmad Syauqi ni akhir, orang akhir sekali. Sampai sekarang tak ada siapa dia di kalangan orang Arab ia boleh gelar Amirul Mukminin fi syu'ara. Tak ada. Ni orang akhir sekali. Ahmad Syauqi nama dia. Ni. Ahmad Syauqi ni orang yang digelar dengan Amirul Mukminin fi syu'ara. Jadi pada zaman tu ramai lagi orang hebat-hebat dari segi bahasa Arab ni, fasih. Tapi nak mendatangkan satu surah yang mana dari sudut kefasihan bahasa sahaja nak menandingi dengan satu surah Al-Quran, tak ada. Wa ayyasta'inu, dan bahawa meminta tolonglah mereka itu arab itu biman dengan sesiapa sya'uhu yang menghendakilah mereka itu arabahu akan diaman. Ya boleh nak minta tolong. Nak minta tolong siapa? Gigi. Siapa dia nak minta tolong tu? Minal insi, daripada manusia ke? Wal jani ke? Daripada jin? Boleh. Ada tu ni. Tu. Adalah Quran kata ke? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tengok. Kalau kamu semua ragu-ragu, syak bahawasanya Al-Quran ni yang kami turun di atas hamba kami ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih. Wak mari satu surah yang sama dari sudut kefasihan saja. Jangan makna dia balaghah makna lagi. Wak mari orang panggil satu surah hak sedap fasih dari segi bahasa. Ada tak? Tak boleh. Tu tak boleh. Bahkan dalam ayat yang lain tu saya kata kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, la ini jitama'atil insu wal jinnu, kalau berhimpunglah sekalian manusia dengan jin ala an ya'tu, kerana bahawa mendatangilah mereka itu bimithli hadzal Quran, dengan seumpama kefasihan bahasa Al-Quran ni. Jangan orang panggil nisbah ke dalam makna dah tu ni. Tu kau lagi tak boleh. Wak mari sama orang panggil kefasihan bahasa Al-Quran. La ya'tu nabi mithlihi, nescaya tak mampu mereka itu mendatangi kan dengan seumpama kefasihan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun orang panggil hak setengah daripada setengah tu saling orang panggil hak hebat-hebat dah orang bantu pun tak boleh. Itu nak ayat. Wataratan, dan ada kalanya tu yasimuhum, memberi peluanglah oleh Nabi ni hum akan mereka itu arab bil ajzi an zalika, dengan lemah daripada demikian itu. Lemah daripada nak mendatangkan, tak boleh. Wa adami qudratihim, dan ketiadaan kemampuan mereka itu orang Arab ni ala suluki, di atas menjalani tilkal masalik demikian itu
Orang panggil masalik sini apa? Jalanan Al-Quran. Tak mampu nak mari seumpama cara bercakap dalam Al-Quranul Karim. Wahum padahal mereka itu arabak ni zawun za. Wahum padahal mereka itu orang Arab arabak ni zawun nufusil abiyati. Ialah mereka-mereka yang mempunyai sifat-sifat diri yang abiyah. Abiyah ni mana degil, suka melawai, faham tak? Abiyah. Aba, enggan, suka melawai. Padahal orang Arab ni punya jiwa yang suka melawai, degil, suka berlawai. Tak akan mengalah. Tapi bila Nabi cabar, Nabi peluang, Nabi mari, pakat minta tolong dengan siapa, mari, satu. Tak gerak. Bukan perangai dia tu orang Arab lagu tu. Orang Arab ni dia degil. Wahum padahal mereka tu orang Arab. Zawun nufusil abiyah. Mereka-mereka yang mempunyai diri-diri yang bersifat dengan kedegilan. Suka berlawan. Wa ahlul hamiyah. Dan mereka-mereka yang hamiyah. Hamiyah mana ghirah. Mempunyai semangat. Ahli yang mempunyai semangat. Bukan kata lembek. Dah. Mereka semangat. Mereka usaha sungguh. Nak orang panggil jadi satu surah seumpama kefasihan Al-Quran. Wal asabiyah. Nah. Wal asabiyati tu atau kata hamiyah. Okey, wal asabiyatu. Wal asabiyati. Wa ahlul asabiyati. Dan mereka padahal mereka orang Arab ni, orang yang mempunyai jiwa kedegilan, sifat berlawan, mempunyai semangat yang tinggi dan asabiyah. Asabiyah ni maksudnya apa dia panggil? Mana menang kita? Gitu, mana gitu? Tu. Orang kita salah betul pun salah. Betul pun betul. Gitu. Betul pun betul, salah pun betul. Tak kira. Tu asabiyah tu. Tu orang Arab. Tiba-tiba dengan Nabi, halah ya. Fa'ajazu, maka lemahlah mereka itu fu'ara ni. Anzalika daripada demikian itu. Demikian mendatangkan satu surah seumpama kefasihan Al-Quran. Tuh. An akhirihim. Daripada akhir pekerjaan mereka itu, pun tak boleh, tak pasuk, tak boleh. Wataraku, dan meninggallah mereka itu orang Arab ni. Ya tinggallah, dah tak boleh nak mendatar dah. Wataraku, dan meninggallah orang Arab ni al-mu'aradatah, akan perlawanan bil kalami, dengan percakapan, ilal mu'aradati, kepada perlawanan dengan Nabi SAW ni, bil husami, dengan apa, saiful qati' dia panggil. Bil husami ni mana saiful qati', mana pedang yang memutus. Itu mana husam, pedang yang memutus. Mana perang? Tu tak agak dah. Nak buat mari ayat supaya Quran tak boleh lah kali gini. Kita bunuh Muhammad. Gitu. Lah kali kita J dia. Nanti ni ISA gitu nak berhujah tak boleh lah. Tu lagu tu. Tu. Wa'adalu'an ni. Wa'adalu'an ni makna gelicir lah. Bukan menengahi. Wa'adalu'an. Dan gelincirlah mereka itu orang Arab. Anil muqabalati bilisani. Daripada menentang Nabi dengan lidah. Ilal muqabalati bisinani. Kepada menentang muqabalah dengan Nabi. Menentang dengan Nabi tu. Bisinani. Dengan mata tombok. Sinan tu maknanya mata tombok lah. Dah. Tu Husan tu ada mana saiful qati'. Dah, sinan ni maknanya mata tombok. Tengok. Jadi padahal orang Arab tu sehebat-hebat orang panggil apa? Tukar syair. Sehebat-hebat, sefasih-fasih mereka yang bertutur. Sampai sedalam-dalam makna orang panggil orang yang hebat lah. Sebab tu orang ngaji ikut kuliah lurah pun. Ya akan kaji tu. Orang panggil apa? Syair Arab jahiliyah ke apa semua-semua. Bukan ada ke? Kita baca kitab Irsyadul Jawi, ingat tak? Waktu dia sekian kata dia tu ni. Perkataan Sayyidina Umar. Mana? Tu. Sayyidina Umar kata kan tempat rojak kita antara lainnya ialah syair-syair Arab jahiliyah. Itu. Dari segi bahasa nak tahu makna tak tahu ke apa? Arab jahiliyah punya syair lah tempat rojak. Kenapa? Mereka tu sampai sebalarah percakapan, sefasih-fasih bahasa. Lalu Nabi menentang mereka ni dengan Al-Quran. Supaya mendatangkan satu surah yang sepasih Al-Quran.
Tu pun mereka tak mampu. Diberi peluang untuk minta tolong jin kau berapa ikut? Tak boleh juga. Lah kali tinggal apa kita perang dengan Nabi cara cakap, cara kalam, cara Quran, cara mari bahasa-bahasa, kita perang dengan bunuh senang. Berlawan dengan bunuh lah. Tengok. Wahaisu dan sekira-kira ajaza telah lemahlah Arabu oleh Arab zalikal asri pada demikian itu zaman Nabi itu faman siwahu maka siapa kau selain mereka itu Arab zaman Nabi yakunu adalah ia ajaza yang terlebih lemah fi hadzal amri pada ini pekerjaan. Zaman Nabi itu hak ramai lagi syuara hebat-hebat tu pun lemah. Nak menandingi Al-Quran. Poh zaman lah ni kau lagi sangat. Ni. Tu. Orang paling akhir digelar Amirul Mukminin fi Syu'ara Ahmad Syauqi pun tak ada apa yang nak boleh ganti dah ni. Tak ada. Setakat ni tak ada orang boleh ganti lah. Tapi tahulah, takut ada berganti ke mana. Waqad madha dan sesungguhnya telah berlalulah ilal ana sehingga sekarang aksaru min alfi wa salasami'ati amin. 1300 tahun, 1300 lebih tahun. Zaman Musannih lah ni, kita 1400 dah lah. Ni. Zaman Musannih ni 1300 tahun lah. Kita kan 1400 tahun lebih. Tu telah berlalu hingga sekarang ni lebih daripada 1400 tahun dah zaman kita ni. Ada tak siapa dia yang boleh lawan aku dah? Tak ada. Walam yujad padahal tidak didapat wawul hal. Walam yujad padahal tidak didapatkan ahadun oleh seorang pun minal bulagai daripada orang-orang yang balarah tinggi ni. Illa melainkan wahwa padahal ia orang hebat bahasa ni musallimun tu bukan muslimun tak. Musallimun. Pasti orang tu terima Al-Quran. Auzustislamin ataupun yang empunya menuntuti terima. Maknanya terpaksa kena terima. Itu mana. Orang hak terpaksa kena terima. Sama ada yang musallimun terima terus atau zustislamin. Mana? Terpaksa terima. Ini mana ya? Kata ni. Fadalla maka menunjuklah ala annahu di atas bahawasanya Al-Quran ni laisa min kalamil basyari, bukanlah ia setengah daripada perkataan kalam manusia. Bal huwa bahkan ia Al-Quran ni kalamu khaliqin, ialah kalam bagi Tuhan yang Maha menciptakan, al-quwa wal qudari, yang sangat-sangat kuasa dan berperkuasa. Begitu apa? Nak terjemah ke mana tahu. Kuwa wal qudari maknanya yang sangat-sangat kuasa dan berperkuasa. Anzalahu menurunlah akan di Al-Quran ini tasdiqan sebagai membenarkan li rasulihi bagi nabi rasulnya Nabi Muhammad SAW, wa tahqiqan dan mentahqiqkan lima qulihi bagi perkataannya perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal wajhu dan bermula ini jalan wahdahu satu-satunya kafin yang memadai fil i'jazi pada pihak i'jaznya Al-Quran ni. Wa qadin dhamma dan sesungguhnya telah termasuklah li hadzal wajhi bagi ini jalan aujuhun oleh beberapa wajah yang lain. Mana ahaduha satu daripadanya. Tuh. Tuh. Mana wajah gapo ni hak dia sebut tadi, yakni bulughihi fil fasahati wal balaghati ila haddi kharaja an tuqil bashari. Begitu. Wa hadzal wajhu dan bermula ini wajah mana? Wajah bulughihi sampailah ia Al-Quran ni. Fi fasahati pada sepasih-pasih wa balaghat sepasih-pasih bahasa wa balaghati dan sedalam-dalam makna ila haddin kepada sakatan. Sakatan ni dah. Sakatan ni makna hak tak ada nombor tu lah. Dia beza dengan nuktatin. Dia bukan nuktah. Dia had ni tak sama dengan nuktah. Hak ni tak sama dengan nuktah. Nuktah ni ada nombor. Tapi kalau hak ni dia tak ada nombor dah. Batah dia tu jauh. Itu makna gitu. Sampainya Al-Quran ni pada sepasih-pasih bahasa dan sedalam-dalam makna kepada batasan yang luas, kharaja an tuqil bashari, yang keluarlah daripada kemampuan manusia. Manusia tak mampu. Itu mana wajah situ.
Wa hadzal wajhu, dan bermula ini jalan. Jalan mana? Jalan sampainya Al-Quran ni sefasih-fasih bahasa dan sedalam-dalam makna kepada sakatan had yang luas, yang terkeluarlah daripada kemampuan manusia. Ini wajah ni wahdahu satu kafi yang memadai fil i'jazi pada kemukjizatan Al-Quran. Wa qadin dhamma, dan sesungguhnya termasuklah lihazal wajhi dalam ini wajah jalan ni aujuhun oleh beberapa jalan yang lain. Ahaduha, satunya mana? Ikhbaruhu, khabar Al-Quran ni an umurin mughayyabatin, tentang perkara-perkara yang gaib, zahara yang nyatalah perkara-perkara tersebut kama akhbar, seperti mana hak dia khabar. Nah, tu benda hak Tuhan rakyat, benda gaib itu supaya khabar nyata zahir, supaya hak dia khabar dah. Tak pelawak sikit, mana antaranya mati. Nah, kau tak ada orang mati sama ni? Betul tak Al-Quran kata tiap-tiap orang mati, tiap-tiap orang menyawa pasti mati? Betul sungguh? Dah. Saniha, yang keduanya. Anahu, bahawasanya Al-Quran ni la yamalluhu, tidak boring lah, tidak jemulah as-sam'u oleh pendengar mahma takarrara, walaupun diulang-ulang. Ulang banyak kali pun tak ada orang jemu. Kalau orang jemu tu berat benar lah. Nah, jemu berat tu. Email dia nyetak karung tu. Dia tak rasa halawah, tak rasa manis pada mendengar Al-Quran. Jadi Al-Quran ni tak jemu oleh telinga orang mendengar. Tu tengok. Salisuha, yang ketiganya daripada beberapa jalan, jam'uhu, menghipunglah ia Al-Quran ni li'ulumi, bagi bagai-bagai ilmu, lam takun, yang tidak adalah maujudatan, ada yang ilmu tu indal arabi wal ajami, di sisi orang Arab dengan orang Ajam. Al-Quran ni menghipung segala ilmu-ilmu yang tidak adalah ilmu tu ada wujud dah di sisi orang Arab dengan orang Ajam. Itu tengok. Rabi'uha, yang keempatnya daripada beberapa jalan, inba'uhu. Dah. Mengkhabarlah akan dia Al-Quran ni anil waqa'il khaliyati, daripada perkara-perkara yang telah berlaku, yang telah lalu, wa ahwalil umami, dan beberapa kelakuan umat-umat yang terdahulu. Walhalu, padahal ia Al-Quran ni walhalu, padahal annaman unzila alaihi, bahawasanya mereka yang diturunkan di atasnya man alaihi salatu wassalamu, kana adalah ia ummiyan, yang dibahasa pada ummi, la yaktubu, tidak boleh menulis, wala yaqra'u, dan tidak boleh membaca, listirnaihi, kerana tidak berhajatlah ia anzalika, daripada demikian itu, bil wahyu, dengan sebab wahyu. Dah. Wal yakunul wajhul i'jaz bil qabuli ahra, dan tuh pasti adalah jalan kemukjizatan Al-Quran tu diterimakan dengan terlebih patuh. Habis situ. Maka kerana itulah Al-Quran tu dikatakan kalamullah, bukan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mabahatsur rabi'u, dan perbahasan yang keempatnya, fil imani bir rusuli alaihi wassalatu wassalamu, dengan beriman dengan segala utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sing soal, kaifa, bagaimanakah i'tiqaduka, pegangan engkau, birusulillahi ta'ala, dengan segala utusan-utusan bagi Allah Ta'ala? Jin jawab, a'taqidu, aku berpegang, annalillah, bahawasanya sabik bagi Allah Ta'ala, rusulan, beberapa utusan-utusan, arsalahum, yang diutuskan akan mereka itu utusan-utusan Allah tu, rahmatan, sebagai rahmat, nikmat, minhu, daripadanya, daripada Allah, wa fadlan, dan sebagai kurniaan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ni. Mubasyirinah, memberi berita gembira mereka itu, lil muhsini, bagi mereka yang berbuat baik, bisawabi, dengan pahala. Wa munzirida, dan menakutilah mereka itu para rasul tu, lil musii, kepada mereka yang berbuat jahat, bil iqabi, dengan seksa api neraka. Wa mubayyinina, dan menyatalah mereka itu rasul-rasul, linnasi, bagi manusia, ma yahtajuna ilaihi, barang yang diberhajatlah mereka itu manusia, ilaihi, kepadanya, kepada barang, apa barang tersebut? Bayar, min masalihiddin, daripada segala kemaslahatan agama, wad dunia, dan kemaslahatan dunia. Gitu. Tuh. Wa mufidina lahum,
Dan memberi faedah lah mereka itu rasulahum akan mereka itu para manusia ni, para umat ni, ma yablughu nabihi akan barang yang disampaikan mereka itu dengan dia dengan barang ad-darajatul ulya akan darjat yang tinggi, wa ayyadahum dan ditolongi akan mereka itu rasul bi ayatin zahiratin dengan tanda-tanda yang zahir, tanda-tanda yang jelas, wa mu'jizatin bahiratin dan mukjizat yang nyata. Awaluhum pertama-tama mereka itu rasul tu Adamu ialah Nabi Adam, wa akhiruhum dan akhir di kalangan rasul tu Nabi Yuna ialah Nabi kita Muhammadun, itu Nabi Muhammad alaihi mussalatu wassalamu. Sing soal, ma makna nabiyyi? Apakah ia makna bagi nabi itu? Jin jawab, an-nabiyyu bermula nabi itu insanun ialah seorang manusia. Uhiya ilaihi bi syar'in, diwahyukan kepadanya pada nabi insan tadi itu bi syar'in dengan syarak. Wa illam yu'mar dan jika sekalipun lam yu'mar tidak diperintahkan bi tablighihi, tidak diperintahkan mereka itu insan tu bi tablighihi dengan menyampaikan akan dia akan syariat tadi itu sekalipun, maka dia tu panggil nabi. Fa'in umira maka jika diperintahkan bitablighihi dengan menyampaikan akan dia syariat tu, summiya dipernamakan nabi tadi tu rasulan aidan, iaitu rasul juga. Kalau gitunya fakullu rasulin maka bermula tiap-tiap seorang rasul itu nabiyun ialah seorang nabi, walaisa kullu nabiyyin dan tidak adalah tiap-tiap nabi itu rasulan. Ya ada umur khusus dia tu. Tu dah tu ni. Tiap-tiap rasul pasti nabi, tapi tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Tu kita orang ahli sunnah tu gitu. Sing soal, kama adadul anbiya'i? Berapakah bilangan bagi para nabi tu? Jin jawab, la ya'lamu adaduhum alal yaqini. Tidak mengetahui lah bilangan mereka itu anbiya para nabi itu di atas yakin. Secara yakinnya tak diketahui. Kenapa? Karena ada orang panggil wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Beberapa rasul sesungguhnya mengkisahlah kami akan mereka itu ke atas kamu hai Nabi Muhammad SAW, dan beberapa rasul lagi tidak kami kisahkan, tidak kami ceritakan mereka itu ke atas kamu. Tuh. Wa minhum man lam naqsus alaik. Dalam ayat lain itu ni. Tu. Banyaklah dalam Qurannya. Artinya ada rasul hak Allah Taala cerita, ada hak tidak dicerita. Maka kerana tu tak diketahui dengan secara yakin. Wal madhkuru dan bermula yang disebut asma'uhum nama-nama mereka itu para nabi fil kitabil azizi di dalam Al-Quran khamsatun wa ishruna 25 orang. 25 orang itu disebut dalam Quran. Mana? Wahum dan mereka itu Adamu Idrisu. Adam, Idris. Mana Idris? Disebut dalam Quran. Itu wa Ismaila wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Itu. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Disebutkan di dalam kitab tu Nabi Idris bahawasanya adalah ia tu siddiqan nabiyya, orang yang benar lagi pula nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya dan kami mengangkatkan Nabi Idris tu pada tempat yang tinggi. Itu disebut dalam Quran. Tu tengok. Nuhun, Nabi Nuh. Tu dalam Quran sebut wa nuhan hadaina min qabl. Disebut nama Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh. Disebut dalam Quran. Hudun, Nabi Hud. Tu Nabi Hud disebut juga dalam Quran. Ada dalam Quran yang disebut nama Nabi Hud. Iz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Itu disebut nama Nabi Hud.
Salihun. Nah, Nabi Saleh. Wa ila samuda akhahum salihah. Qala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Disebut nama Nabi Saleh dalam Quran. Lutun. Nabi Lut. Tu disebut nama Nabi Lut. Nah, aduh. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Tu disebut nama Nabi Lut. Ismailu, Nabi Ismail, wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta. Itu disebut nama Nabi Ismail, Ilyasa, dan Yunus serta Nabi Lut. Lagi, siapa lagi? Ishaqu. Disebut Nabi Ishaq. Ada dalam Quran tu. Cari sendirilah. Ibrahimu, Yaqubu, Yusufu, Ayyubu, Syuaibu, Musa, Harunu, Zulkifli, Dawudu, Sulaimanu, Ilyasu, Ilyasa, Yunusu, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadun alaihimus salatu wassalamu. Wahum rusulun aidan. Mereka ni nabi dan mereka juga ialah rasul. Mereka juga ialah rasul. Mal mu'jizatu, apakah dia mukjizat? Jin jawab, al mu'jizatu, bermula mukjizat itu amrun, ialah pekerjaan kharikun yang mencari lil adati bagi adat. Jadi perkara yang mencari bagi adat, bukan lil aqli, bukan mencari bagi akal. Yazharu, yang nyata lah ia ala yadi mudda'in nubuwati, di atas diri orang yang mendakwa kenabian. Di atas diri orang yang mendakwa kenabian. Muwafiqan li dakwahu, muwafaqatlah akan dakwaannya, ala wajhin, di atas wajah jalanan, yu'jizul munkirina, yang lemahlah bagi mereka yang mengingkari, anil ityani bimislihi, daripada mendatangkan dengan seumpamanya. Itu orang panggil mukjizat. Tuh. Sebab itulah orang panggil dari segi bahasa pun, apa al-mu'jizatu tu lughatan dari segi bahasanya ma'khuzatun minal ajzi. Ma'khuzatun minal ajzi. Mana al-ajzu tu lah? Wa huwa diddul qudrati. Ajzu tu lawan bagi kudrah. Itu. Itu dari segi bahasa lah. Dari segi istilahnya kita nak amrun kharikun lil adati yazharu ala yadi mudda'in nubuwati muwafiqan li da'wahu. Perkara yang mencarikan bagi adat yang nyata zahirnya di atas diri orang mendakwa kenabian supaya muwafaqat akan dakwaannya. Dan perkara tersebut juga yang mencarikan adat itu di atas jalan yang lemahlah mereka yang mengingkarinya daripada mendatangkan seumpamanya. Tak boleh nak mendatangkan seumpama tersebut. Itu dia panggil mukjizat. Kemudiannya mal hikmatu fi izharil mu'jizati ala aidil anbiya. Apakah hikmat pada menzahirkan mukjizat di atas tangan-tangan, di atas diri-diri orang-orang yang menjadi nabi-nabi ni? Sikit lagi dah. Jin jawab, al hikmatu, bermula hikmat, fi izharil mu'jizati, pada menzahirkan mukjizat, ala aidil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, di atas diri-diri mereka yang menjadi nabi alaihimus salatu wassalamu, ialah ad-dalalatu ala sidqihim fi madda'uhu, ialah sebagai dalil-dalil yang menunjuk di atas benar mereka itu pada barang yang didakwa mereka itu akan dia. Akan dia barang itulah. Kenapa begitu? Iz kullu da'wah, kerana bermula tiap-tiap dakwaan lam yaktarin, yang tidak disertakan bidalilin dengan dalil. Dakwa saja tak ada dalil. Fahiya ghairu masmu'atin, maka dakwaan tersebut tidak didengar. Faham? Dakwah saja kalau nabi-nabi ni saya jadi nabi. Lepas tu mana nak mukjizat? Tak ada. Semua orang boleh cakap. Orang tak sedengar gitu. Wa tamyizu, dan memperbezakan bainahum, di antara mereka para anbiya yang benar ni, wa baina man yadda'in nubuwata kadziban, dan dengan di antara mereka yang mendakwa kenabian tu tetapi hal keadaan mereka yang berdusta. Tu orang panggil ihanah.
Nah, macam Musailamatul Kazzab tu kan? Dia nak tunjuk mukjizat mengaku nabi. Nah, orang hak buta sebelah mata, mari nak berubah dia. Buat buta pula. Itu dia panggil Ihana. Jadi bukan mukjizat tu. Nah. Bukan mukjizat tu. Nah. Kan nabi kan kalau ia ludah halal telaga kering, melepuh air jadi. Pas Musailamatul Kazzab nak buat adik ah. Nah, dia pergi ludah halal telaga hak ada air. Kering tu. Itu dia panggil Ihana. Nak menghina ke dia. Tu jadi mukjizat ni supaya terbezalah di antara mereka yang mengaku jadi nabi dengan bohong dengan nabi hak sengati. Wahia dan ia mukjizat ni. Tu qaimatun menempatilah ia maqama qaulillahi ta'ala pada tempat firman Allah Ta'ala. Tapi bukanlah dia tu firman Allah Ta'ala, tapi menempati pada tempat firman Allah Ta'ala. Seolah-olahnya bila zahir mukjizat tu, seolah-olah tu firman Allah Ta'ala kata mana? Sadaqa abdi. Benarlah oleh hambaku fima yadda'i pada barang yang didakwakannya. Kalau dalam kitab-kitab biasa kita dengar sadaqa abdi fima atau fi kulli ma yuballighu anni. Tu kita biasa dengar tu. Sadaqa abdi, telah benarlah hambaku fi kulli ma pada tiap-tiap barang yuballighu anni yang disampaikan daripada aku. Ni ari fi madda'u fi ma yadda'i pada barang yang didakwakan. Betul? Kemudiannya kita berhenti situ dulu. Sing soal ma wajhu dilalatil mu'jizati ala sidqil anbiya. Apakah jalan yang memberi pengertian? Apakah jalan yang memberi pengertian mukjizat tu menunjukkan di atas benar para nabi? Wa kauniha dan keadaan mukjizat tu qaimatan menempati maqam qauli ta'ala sadaqa abdi ila akhir. Dah. Jadi hak ni awak mari misah contoh panjang lebar ni. Contoh seorang yang diutuh oleh raja. Nak siapa berita daripada raja. Tu wallahu a'lam. Kita situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallam ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.